Okey Adam, ada apa cerita? Mana ada cerita baru ke Adam? Mana tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berdoa agar masa-masa banjir di Kedah dipermudahkan urusan. Ketika mana pemimpin mereka sibuk berkempen di pelangai, sibuk memfitnah, sibuk melucah, sibuk menghuru-harakan negara, sibuk menebuk atap. Ketika itu jugalah rakyat susah sebenarnya. Mereka kononnya berjuang untuk rakyat. Katanya rakyat susah, menderita, dizalimi. Tetapi ketika rakyat memerlukan pemimpin mereka turun ke padang, membantu meringankan beban, di mana mereka? Di Baling, ini dah kali keberapa dah mereka dihujani dengan banjir lumpur. Asbab daripada mengangkat darjat toke-toke musangking, rakyat bawahan masih lagi menderita. Mereka sibuk mengatakan bahawa beras naik harga, beras naik harga, kerajaan zalim. Tapi siapakah yang lebih zalim? Kita lihatlah negeri-negeri yang sepatutnya menyumbang ke arah dana ataupun food security negara ni. Apa yang mereka lakukan terhadap negeri-negeri tersebut? Mereka tidak bangunkan. Malahan mereka mengatakan bahawa kerajaan pusat sengaja menjadikan Kedah sebagai negeri miskin kerana dia mahu Kedah menjadi negeri pertanian. Sebenarnya Allah Ta'ala dah cipta bumi Malaysia ni sangat cantik. Setiap negeri ada peranannya, ada keperluannya. Kenapa kita nak melongkah arus? Kita nak melanggar hukum alam dengan merosakkan hutan. Di Kelantan Allah Ta'ala dah jadikan Bukit Bukar, Gunung Ganang sebagai pasak. Dah cantik dah tu. Tapi kenapa ditarah menjadi hutan, menjadi ladang musangking? Apa faedahnya untuk rakyat? Melainkan tiap-tiap tahun terpaksa menghadap kayu balak hadir ke depan rumah. Yang terbaru tadi, sahabat tadi bercerita berkenaan dengan agamawan di ban, tidak dibenarkan ceramah. Semalam pun ada sahabat masuk ke room yang ni, seorang ustaz, alhamdulillah ustaz tu hadir, dan kita tahu banyak cerita dah. Terbongkar cerita yang mana kononnya mereka diinaya, agamawan mereka diinaya dan sebagainya, tapi mereka lagi teruk menyekat periuk nasi ustaz-ustaz yang tidak berpolitik pun, hanya menyampaikan ilmu yang mereka ada, yang diamanahkan di masjid-masjid. Tetapi mereka memilih bulu, mana ustaz pas, mana ustaz bukan pas. Patutlah agamawan-agamawan dan asatizah yang mementingkan dunia ni tak berani bersuara, kerana mereka takut periuk nasi mereka. Tak ramai yang betul-betul ingin menyampaikan kebenaran. Sebaliknya terpaksa tunduk dengan sang penguasa yang zalim. Inikah Malaysia yang kita nak capai? Sudah melampau sangat ni. Sebab itulah bala demi bala Allah turunkan, kita tak sedar-sedar lagi. Bala ni bukannya turun dekat bala Krishnan, bala Chandran, bala tu je yang mimpi tu. Bukan. Bala ni kalau nak turunkan, semua sekali. Sebab apa? Man ra'a minkum munkaran. Kita ni melihat mungkar tetapi kita tidak mencegahnya. Ada kuasa tapi tak menggunakan kuasa untuk mencegahnya. Aku tak tahulah apa yang nak dicapaikan oleh wala'on ni. Apa yang kau nak capai sebenarnya wala'on? Dia orang ni boleh bergembira bawan. Boleh bergembira bila ada berita-berita yang merugikan negara. Bila ada berita-berita yang merosakkan negara. Bila ada berita-berita kononnya pelabur-pelabur lari, dia orang seronok. Apa yang dia orang seronok ni saya pun tak faham abawan. Sebab kalau negara ni dah rosak, imej negara ni dah rosak, apa lagi keseronokan yang tinggal? Semua orang menderita. Tukar kerajaan macam mana sekalipun, tukar Hadi jadi Perdana Menteri sekalipun, mampu ke mengembalikan pelabur-pelabur itu? Hadi pun dengan ceritanya dah keluar masuk hospital, terpaksa cuci darah. Apa yang kau nak capai ni wala'on? Jangan hanya kerana nafsu korang, nak memuaskan nafsu korang, rosak seluruh negara. So marilah kita bersempena dengan Maulid Rasul ni, bersama-sama kita berdoa agar Allah hadirkan
Setiap mereka yang menderita, setiap mereka yang tak mampu membeli beras, Allah tambahkan rezekinya. Bukannya menyalahkan mana-mana pihak. Kita ni ada agama, ada Tuhan, ada tempat untuk kita merayu, merintih. Tajuklah tiap-tiap malam. Doakan untuk semua. Janganlah bila bangun pagi je ratib mencari salah kerajaan. Bangun pagi je mengintai-ngintai apa benda nak fitnah hari ni. Berbaloikah? Berbaloikah kamu membakar, mengorek, menebuk sebuah batera, membakar rumah yang kita sama-sama tinggal? Hey wala'on, tidak cukupkah lagi ujian COVID yang kita sama-sama lalui? Walaupun pada ketika itu kami tak bersetuju dengan kerajaan terbuatap, tapi kami akur. Kami tak ada melakukan benda pelik-pelik, walaupun masjid ditutup, walaupun tak dibenarkan solat, walaupun dengan SOP merepek, walaupun dikurung bertahun-tahun. Kami taat pada pemerintah. Tak pernah kami berguling-guling kat jalan macam korang buat. Orang tak benarkan berimpun, korang berimpun. Dalam keadaan aman pun korang nak buat kacau. Apa yang korang perjuangkan, korang pun tak tahu. Sedangkan pemimpin korang yang menyuruh untuk turun jalan raya tu pun, dia pun tak turun. Dia sendiri buat kenyataan polis bahawa dia tak turun. Kita tinggalkan benda tu, fitnah je. Rupanya memang betul dia tak turun. Apa benda macam ni? Panglima ni lari pada medan perang. Macam ni ke? Parti yang korang nak sokong? Cukup-cukuplah tu berpolitik. Pergilah bantu masa banjir kat Kedah tu ya. Kalau terjumpa tersempat dengan Sanusi, suruh dia balik cepat. Sekian, terima kasih. Okey. Ada yang kata Tesla lari ke Thailand. Itu menunjukkan kalau tak tahu dalam isu pelaburan, nak bercakap juga isu pelaburan, nak kutip juga kan, nak jadi modal, tapi menunjukkan kebodohan. Mana ada syarikat pelaburan yang melabur hanya satu negara sahaja? Kau tak tahu ke 20 bulan Julai tu hari pun dah pelancaran pun dekat Kuala Lumpur. Sekarang ni pelancaran bulan 10 kan, bersama Elon Musk tu bulan 10 insya-Allah. Dan dah masuk pun kat Malaysia, dah ada tempah pun kereta elektrik tu. Pelancaran dah buat pun 20 Julai baru-baru ni ada buka kat website bernama tu. Tesla dah masuk. Tapi kau ingat bila Tesla dia masuk, dia satu syarikat yang besar agregasi dunia. Kau ingat dia nak pilih Malaysia je ke? Tak ada pelabur macam tu. Mana yang kat Malaysia dia buat, dekat negara lain pun dia akan cari pasaran. Banyaklah tempat dia, pasar dia syarikat besar. Ini dia dengar Tesla pergi Thailand, maknanya Tesla semua lari dari Malaysia. Inilah otak wala'on ni. Nak bercakap tentang pelaburan tapi tak tahu. Kan? Dia ingat syarikat besar ni kalau nak melabur satu negara saja. Negara lain dia tak pergi dah. Itu bukanlah syarikat yang bijak kalau macam tu. Tak bijaklah Tesla kalau macam tu. Kan? Banyaklah negara lain, bukan Thailand saja. Indonesia pun nak bersaing lagi. Masih nak harapkan supaya dapat. Kan? Malaysia dah ada masuk. Kan? Kita minta nak lebih lagi daripada itu. Semua negara semua nak minta pelaburan masuk. Yang pentingnya kita kena faham lah. Kan? Jangan syarikat Mahidin pun setiap negeri ada cawangan. Mahidin itu pun. Kan? Dia lagi besar, dia kembangkan syarikat dia. Kalau boleh banyak tempat dia akan masuk. Macam tu dah Tesla. Kan? Dia dengar je cerita Tesla pergi ke Thailand. Kan? Oh, dah Tesla lari daripada Malaysia. Itu fahaman wala'on. Ini masalah dia wala'on ni. Tapi yang dah masuk, China ke masuk, dia tak cerita yang tu. Kan? Tentang macam aku sebut tadi, pembelian China dia, satu kali ganda nak beli sawit kita. Kan? 500 juta setahun. 500 ribu juta setahun. Yang itu dia tak nak cerita. Sebab kalau cerita benda tu kat pelangai tu ada 3 felda, bahaya. Dia cerita pasal beras lah. Kan? Tapi kita tanya, setakat ada krisis beras ni, kan, yang berlaku, berapa orang yang mati bunuh diri kerana tak ada beras? Tertekan hidup ni. Macam zaman abah kau dulu. Terpaksa bunuh diri ni pasal beras tak ada. Berapa ramai yang mati rakyat Malaysia satu hari kerana tak makan, tak ada beras langsung? Tak ada. Kan, tak ada. Dia berbeza. Lepas tu lah kita kata dah tak ada isu dah sebenarnya. Carilah isu. Besok dah selesai beras besok, dia cari isu lain lah. Macam dulu. Dia main isu telur. Selesai telur, ada cari isu lain. Isu nak bangunkan rakyat tu tak ada. Kan? Datang parlimen tak cerita apa idea pun. Datang parlimen nak cerita, saya nak peruntukan sebab saya bagi derma pada orang mati. Ini standard dia. Saya nak ada amati buat kat Langkawi dengan kuah. Itu idea yang ada. Kan? Patutnya parlimen ni lah kau nak cerita. Yang besar-besar, kawasan parlimen masing-masing, dasar, polisi. Tapi kalau dalam ceramah, ni ada. Kan? Seolah-olah rakyat menderita sangat ni.
Oh, sampai dah teruk dah krisis negara ni. Pasal beras ni kan. Okey, Fitri, sambung. Apalah orang lain sambung tak apa. Abah ada nak sambung ke? Ari, Okey lah, kita macam ni lah. Bak Tesla dia tu lah kata benda yang paling bodoh sekali walaupun nak buat isu. Antara banyak-banyak benda paling bodoh yang ni. Ni macam ni bang. Tak kisahlah pok-pok belah sana yang bodoh tu. Ni aku cari yang apa? Yang orang kata apa sama level dengan kita lah. Tak bodoh sangat, tak ada lah cerdik sangat. Kita ambil satu contoh, McD. McD dia nak buat pelaburan. Adakah dia buat pelaburan kat Malaysia saja? Dia antara gegasi makanan segera. Dia buat pelaburan seluruh dunia, Mat. Itu macam tu lah Tesla nak buat. Fikir sikit sebab kita ada satu contoh yang mudah. McD, Pizza Hut, KFC. Apa dia lagi? Banyak sangat. Starbucks. Apa semua tu. Tu contoh tu yang mudah. Kita ambil faham yang tu je. Dia tak buat sekilang satu tempat je. Mampu keras lah nak kaya macam mana, nak kembangkan bisnes macam mana. Benda macam ni pun nampak pun tak boleh nak fikir. Masya Allah. Otak tu dah beku sangat ke? Dah terlalu taksub sangat ke? Kat pemimpin nampak sampai tak boleh nak fikir idea langsung. Alap kita patut syukur Alhamdulillah Tesla dah masuk Malaysia. Kita doa lagi baik, minta lah Tesla kembangkan bisnes dia di Malaysia lebih banyak selain pada di Cyberjaya, mai kat Pahang ke, mai negeri Walaun senang lah, mai kat Kedah ke, baru the greater. Ni tak, ni apa peleceh. Patutnya contoh macam negeri Walaun, mai kat Kelantan ke, mai kat Terengganu ke, doa supaya Elon Musk tu boleh buat bisnes baru dekat negeri Walaun. Hampa faham kau tidak benda macam ni? Bukannya peleceh. Patutnya pemudahkan. Bila hampa peleceh macam ni, itu menunjukkan level, betapa low levelnya hampa tentang untuk pembangunan negeri. Aku fokus pada negeri Walaun. Pembangunan negeri tiada idea untuk memujuk orang supaya suka dekat kita. Tapi tambah benci. Tu kata buta kayu kadang-kadang pok-pok Walaun ni. Pemimpin dia lah memang buta kayu. Betul-betul buta kayu. Tak ada langsung alternatif mekanisme untuk bangunkan negeri sendiri ataupun daerah sendiri. Adakah patut nak membangunkan MRT yang melibatkan kos tak tentu hala, tak boleh nak calculate lagi, tak cannot brain lah. Senang cerita aku masuk kat Inggeris sikit. Cannot brain. Ada faham tak? Cannot brain tu macam mana? Bila cannot brain tu, benda tu lock contact. Dia ibarat kita nak bina roket pi Pluto. Cannot brain. Macam mana kita nak pi Pluto? Macam tu lah otak MP di Langkawi tu. Otak MP lagi siapa dia lagi? Otak MP Ustaz Fawaz Pematang Pau tu. Cannot brain. Dia bagi soalan Pematang Pau ni fasiliti sukan. Sebab semua pematang warga Pematang Pau ni aktif sukan. Cannot brain. Itu orang kata apa, betapa bodohnya MPPN ni untuk berhujah di parlimen. Hanya menyembang, kata aku paling Islam. Akulah paling Melayu. Padahal hampa tu lah pemecah Islam dan Melayu. Kita ni majmuk, Mat. Satu parlimen hampa, macam-macam bangsa ada. Lepas tu, hampa terasa lah bila kami bukan backup lah, maksud tu kita kena tak boleh nafikan hak bangsa lain. Kata kami pengkhianat Melayu. Pengkhianat Melayu tu hampa sendiri. Hampa yang nak rosak pemikiran Melayu. Sebab kita nak negara Malaysia ni, masyarakat majmuk ni membangun. Pancu ke hadapan, ekonomi terus memucuk. Macam tu, Mat. Bukan mengecut macam hampa. Nak ketuk telok bagi pecah pun tak ada. Hari ni kita boleh main guli lagi bagi pecah tu. Betapa hebatnya kerajaan hari ni. Sanggup buka parlimen. Kerajaan dulu tak berani, Mat. Kerajaan dulu, tak boleh kita PKP nanti orang mati. Tapi sakau projek Jana Wibawa. Tapi sakau duit masuk dalam parti. Tapi sakau duit masuk subsidi minyak. Sakau buku agama. Apa kebodohnya benda tu? Tu nampak tu.
Jekah tu buku agama weh. Tu pun nak sakau. Habis semua nak sakau. Sakau bukan sikit-sikit, puluh juta mat semua. RE tak kira lagi. Tak tahu punca tanduk pun apa dia. Ayak Kelantan tak tahu macam mana lagi. Pelaburan Terengganu tak tahu macam mana lagi. Nasib baik Perlis tu jamin play safe. Perlis kami serang. Tapi Perlis kena serang lah sebab Arau tu bodoh. Arau tu sembang pasal DNA orang. Lalas kena kat dia sendiri. Dia lagi teruk. Dia moral tu. Cabul kehormatan budak bawah umur. Tahu tak? Budak bawah umur tahu. Nampak tak? Dia punya moral dia lagi teruk. Arau tu. Kalau hampa nak tahu. Dia punya kes dia tu, DNA tu, cabul. Aku cukup sensitif bila bab wanita ni. Sebab wanita ni insan yang perlu kita pertahankan. Tapi, nampak? Label Arau sanggup buat macam tu. Betapa lekehnya Perikatan Nasional ni ada pemimpin, ada wakil rakyat yang mengong. Pusat khidmat pun minta duit kat kerajaan. Lepas tu hampa nak berkhidmat apa? Betul tak? Yang bawah duduk kerja maki aku pasal apa? Itu menandakan kau berjaya. Dia nak tahu kita berjaya atau tidak. Bila ramai maki kita, mana kita berjaya? Cuma kan ada satu benda yang mengejutkan saya. Tak pasti orang lain ada nampak ke tak video ni. Kita dah semalam lah saya scroll video TikTok, nampak video Piu Said. Untuk pertama kali dan sangat mengejutkan lah nampak Piu Said memuji PMS berkhutbah di New York. Dan merasa bangga dan rasa sangat terharu, dan Piu Said ada mention Perdana Menteri kita. So dekat sini jika Piu Said dah mula buat video seperti itu kerana di calling out, maksudnya dah diseru berkali-kali sebab apa beliau mendiamkan diri dalam isu hadis 40 Imam Nawawi, beliau kantoi dan viral dengan screenshot komen dengan Ustaz Lusuki kan. Jadi nama dia dah mula disebut-sebut lah sebab benda buruk, bukan benda baik lah. Bila dia dah mula buat video yang berasa bangga dan terharu, saya harap dia buat perkara tu dan dengan hati yang jujur lah. Maksudnya bukan sekadar di viral sebab perkara yang buruk kan. Bukan sekadar nak cuci nama sendiri lah. Dekat itu yang kita nak sebenarnya, penilaian yang adil. Janganlah sebab Piu Said ni orang PAS, semuanya diburukkan tentang PMX sampai bawa Islam nama luar negara pun sakit hati. Itu yang kita nak. Kalau kamu nak kritik, go on. Tapi buat penilaian yang adil. Kalau berkhutbah di New York pun, kita dah tahu jelas-jelas perkara baik. Dan dia mengislamkan orang perkara yang baik, buat penilaian yang adil. Saya, masa kita jadi pembangkang pun, sejujurnya, masa saya tak setuju dengan langkah Sheraton pun, saya tak setuju lah langkah Sheraton berlaku dan saya rasa sangat terkilan lah maksudnya. Masa tu. Tapi sejujurnya masa Muda Yasin dan Ismail Sabri, saya pernah beberapa kali memuji mereka berdua atas beberapa isu lah. Bila isu tengah okey dan dia punya respon baik, saya akan puji. Maksudnya saya pun buat penilaian adil bila orang yang dah jadi Perdana Menteri. Saya tak adalah macam kutuk ke ataupun buat fitnah. Sanggup fitnah Muhyiddin ataupun Ismail Sabri semata-mata saya tak suka dia. Tidak. Maksudnya politik dia politik. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia adalah Perdana Menteri saya juga dan dia bawa nama Malaysia, saya pun bawa nama Malaysia juga. So dekat sini we are in one way bila melibatkan negara. Berpolitik juga. Saya pernah memuji Ismail Sabri sebab dia pernah bagi toll free masa balik kampung raya. Saya puji tau, saya cakap, bagus dia bagi toll free maksudnya masa PMX bagi toll free, apa yang diorang buat? Diorang mainkan isu simen, diorang mainkan isu rahmah pun diorang nak kutuk. Ramah pun diorang hina. Nak bawa Islam pun diorang hina. Janganlah macam tu. Kita kena buat penilaian yang matang dalam berpolitik. Benda yang baik kita cakap baik, dan benda yang perlu kritik kita boleh kritik. Contoh macam sekarang 4.71 exchange currency. Boleh kritik tapi dengan isu yang betul. Janganlah kita cakap 4.1 tiba-tiba salah kerajaan. Kita kena tahu sebab ada interest rate dari US inflation rate tengah naik. Dan negara lain punya interest rate juga tengah tinggi. Kita antara interest rate yang paling rendah dekat dunia. Kita nombor 18 dalam dunia paling rendah interest rate. Kalau kita nak turunkan currency senang je, naik ke interest rate sampai 5.0 macam mana US buat. Kita boleh buat macam tu.
Tapi bila kita naikkan interest rate, rakyat yang akan terkesan lah bila buat loan. Kita kena bayar sampai interest rate yang tinggi. Itu isu dia sekarang. Sebab tu kita nampak BNM ambil pendekatan untuk hold dulu. Tapi kita tengok macam mana BNM hadapi untuk isu currency ni. Tapi kritik atas isu yang benar lah. Kritik atas isu yang betul. Jangan kritik atas benda yang tak betul. Contohnya beras lah. Kenapa beras ni ada isu? Sebab salah kerajaan. Janganlah macam tu. Kena tahu penilaian yang betul. Kenapa beras jadi macam ni? Apa isu sebenarnya? Kenapa jadi macam ni? Kalau kritik, make sure kritik yang betul lah. Kritik isu yang betul lah. Okey, Adam. Nak masuk sikit macam ni lah. Dia sahabat-sahabat yang banyak komen-komen negatif kat bawah ni. Pertama, rawat hati kita. Jangan ada sebarang kebencian. Sama ada benci melihat musuh, benci melihat kawan, benci yang perkara yang tak sepatutnya kita benci. Paling tak logik ialah apabila kita bencikan kebenaran. Bak kata Fitri tadi kan, bila ada satu-satu kebaikan yang kita dapat toll free dan sebagainya, janganlah kita mencari perkara-perkara supaya benda itu dibenci. Ini yang dinamakan kufur nikmat. Ketika Allah Ta'ala memberi kita kebaikan dan kita menaburkan kebencian, macam mana rezeki itu nak masuk? Macam mana hati kita nak tenang? Kemudian belajar bersyukur. Bersyukur. Sebab ia ada kaitan. Pertama, buka hijab kamu tu, hijab kebencian tu. Move on. Tinggalkan sebarang kebencian itu. Jangan disebabkan individu tertentu kita benci keseluruhannya. Tak boleh macam tu. Kerana dia akan memerangkap diri kamu, dan yang paling malang, ia akan mempengaruhi sekeliling kamu. Contohnya komen-komen kat bawah ni. Mungkin kamu ada perkara yang kamu macam tak suka. Contohnya tak suka dengan Ari, tak suka dengan Bawan, tak suka dengan saya. Disebabkan kamu tak suka individu tu, kamu langsung cancel terus apa yang diperkatakan. Walaupun apa yang dikatakan itu kebenaran. Ini bukan caranya. Dalam kehidupan kita ni, kita kena sentiasa mencari kebenaran. Itu fokus kita. Bukannya kita mencari aib, bukan kita mencari-cari kesalahan. Dan yang paling malang sekali, kita menyebarkan hingga menjadikan fitnah. Dan kebencian itu tersebar. Bayangkanlah, apabila kamu mencari aib, apabila kamu menyebarkan kebencian hingga menimbulkan fitnah, adakah itu yang kamu nak capai? Sebab fitnah itu akan menjalar walaupun ketika itu kamu sudah meninggal. Bayangkanlah, mungkin tulisan-tulisan kamu dipercayai beberapa individu dan individu terus menyebarkannya, dan pada ketika itu kamu telah meninggal dunia. Dan sebaran itu terus menyebar dan menular, dan hingga menyebabkan kepercayaan itu menebal dan terus turun ke generasi-generasi seterusnya. Tanpa pengetahuan kamu. Adakah itu yang kamu nak capai dalam hidup? Dalam pada ketika kamu sengaja nak bermain-main, sengaja nak suka-suka, tapi itulah yang aku selalu cakapkan, jangan kita sudah mendapat kunci syurga, tetapi tindakan kita on the way ke neraka. Itu yang jadi masalah. Ibarat kita sudah ada kenderaan yang cantik, yang baik, tetapi kita memilih jalan untuk ke neraka. Tak boleh macam tu. Gunakanlah kemudahan yang ada ni, kelebihan yang ada, bertiktok dalam sana yang ada ni untuk kita menyebarkan kebenaran. Seperti mana Fitri, Abawan dan Ari selalu buat. Sebab tu mereka berada di ruangan TikTok ni. Kerana terlalu banyaknya fitnah, terlalu banyaknya kemungkaran, mereka hadir dekat sini ialah untuk berkongsikan kebenaran. Itu terpulang kepada kamu untuk berfikir dan nak mempercayainya. Hidup ni kena ada check and balance. Sebab itulah kita ni dianugerahkan tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Malaikat mencatat kebaikan dan keburukan. Hidup ni berpasang-pasang. Sebab itu adalah pilihan. Yang kita tak ada pilihan ialah memilih Tuhan. Kita hanya ada satu Tuhan, Allah yang Maha Esa. Tak boleh nak pilih-pilih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kena sebarkan, kita kena sampaikan bahawa Tuhan itu satu, tak ada pilihannya. Jadi sedar-sedarlah, janganlah disebabkan kita ni berpolitik, kita menjadi pengikut pentaksub politik, akhirnya kita on the way ke neraka. Tak boleh macam tu. Semalam aku sangat sebablah semalam dekat Romiani. Ada salah seorang hamba Allah bercerita tentang bagaimana kekeliruan beliau sepanjang hidupnya berkenaan dengan Islam. Aku ingatkan yang menyampaikan kepada dia tu ialah siapa-siapa lah kan, berkenaan dengan Islam yang dia terdidik daripada kecil lagi.
Fahamnya berkenaan Islam, amalnya berkenaan Islam. Alhamdulillah semalam dia berkesempatan bertanya sendiri kepada salah seorang ustaz yang masuk ke roomnya ni. Akhirnya bila aku dapat tahu yang menyebarkan Islam yang agak meleset kepada dirinya itu adalah ibunya sendiri. Asbab daripada lemahnya pengetahuan tentang Islam, tetapi bukan salah ibunya juga. Kerana ibunya pun mencari-cari. Jadi, di mana agamawan-agamawan? Di mana PAS yang mengatakan untuk menegakkan Islam? Apa yang kamu buat selama berpuluh-puluh tahun ini? Kononnya kamu bila mendapat kuasa politik, kamu nak menegakkan Islam. Tapi kau tengoklah, semalam adalah satu contoh yang terselit di celah-celah masyarakat. Betapa jahatnya politik itu, betapa buruknya matlamat kamu itu, hanya kerana kuasa. Dan kamu tidak mengindahkan perkara-perkara begini. Masyarakat menjadi sesat. Ustaz-ustaz yang kamu train, ustaz-ustaz yang kamu letakkan di masjid-masjid tu, apa yang dia buat? Selain menabur kebencian, fitnah dan adu domba. Allahu Akbar. So kita tak nak gunakan ruang TikTok lagi, melebarkan lagi fitnah itu. Kami ini bukannya ustaz, tapi bila hadirnya ustaz yang turut bersama untuk menyebarkan kebenaran, kami sangat meraihkan. So bila saya mendengar cerita berkenaan dengan PU tadi, doanya lebih ramai lagi ustaz dan asatizah berani untuk keluar daripada kelompok cengkaman daripada fahaman Islam yang terbatas, terbendung dengan politik PAS ni. Ini yang kita cakap, PAS menunggang agama, PAS menunggang agama, PAS menunggang agama. Inilah bendanya. Rosak masyarakat kerana agama itu dibawa untuk kepentingan tertentu, kepentingan individu, kepentingan kelompok, sehingga sanggup membuat takfiri, mengkafirkan orang, merosakkan sistem masyarakat ni, merosakkan keseimbangan politik di Malaysia ni, sehingga kamu berbangga-bangga apabila kononnya pelabur lari apa semua ni, dan kamu menyebarkan perkara-perkara yang palsu, perkara-perkara fitnah, sehingga menimbulkan resah, kacau ganggu. Kamu kena ingat, setiap kata-kata kamu, ada orang yang sangat sensitif. Ada orang yang tak boleh tahan dengan perkara-perkara itu. Yang mana dia akan trauma, dia akan cepat gusar. Kita pernah jumpa dalam ruangan TikTok ni. Mereka takut sangat kalau kerajaan ini tumbang. Sebab apa mereka takut? Mereka tak nak melalui zaman seperti yang sebelum ini. Perdana Menteri yang kian bertukar. Mereka orang berniaga. Mereka nak kestabilan sebab mereka nak berniaga. Mereka nak meneruskan kehidupan. Masing-masing ada hal tuju hidup. Tapi jangan kerana kamu seronok-seronok menyebarkan fitnah, seronok-seronok mengecam komen dan sebagainya, ya kamu mungkin tak ada masa depan, tapi janganlah merosakkan masa depan lain dan janganlah kamu menumpul dosa sehingga kamu on the way ke neraka. Terima kasih.